Benarkah Mat Jargon ada penyakit sindrom otak kecil? Itu persoalan-persoalan yang ditanya oleh warga maya di luar sana. Kerana apa? Semua perkara dipertikai. Ya, perkara baik dipertikai, perkara yang memang tidak baik lagi lah dipertikai. Ya, perkara yang menyenangkan rakyat juga dipertikai. Jadi apa mahunya Mat Jargon ini? Maka kalau inilah apa yang dilakukannya, mungkinkah benar bahawa beliau ini mempunyai sindrom otak kecil? Seperti mana yang dikatakan oleh rakyat ataupun rakyat Malaysia di luar sana. Kerana baru-baru ini apabila KWSP mengumumkan dividennya 6.30 antara yang tertinggi, mulailah Mat Jargon untuk mempertikaikannya. Jadi apakah perkara itu, sahabat semua? Ini satu perkara yang menarik untuk saya kongsikan bersama dengan anda. Jadi memang ada yang tidak kena di mata ahli parlimen macam ini. Perkara baik untuk rakyat pun dia nak spin, kata kenyataan media ini. Jadi sahabat semua, tanpa membuang masa, kita lihat ya apa sebenarnya yang dipertikaikan oleh Mat Jargon ini. Ada saja tak kena di mata ahli parlimen macam Mat Jargon. Ya, susulan pengumuman KWSP berkenaan jumlah agihan tertinggi mencecah 73.24 bilion ringgit. Walaupun rata-rata penganalisis ekonomi menyambut baik kenaikan dividen KWSP sebanyak 6.30%, yang dilihat banyak membantu peningkatan tahap kesediaan persaraan rakyat Malaysia dalam jangka masa panjang. Lain pula halnya dengan Wan Ahmad Faizal. Wakil Rakyat Perikatan Nasional itu membangkitkan penggunaan hampir keseluruhan pendapatan kasar yang diperoleh KWSP pada tahun lalu untuk pembayaran dividen. Katanya, kadar dividen 6.3% untuk kedua-dua simpanan konvensional dan syariah yang diumumkan KWSP sebagai tidak sesuai kerana menggunakan hampir keseluruhan pendapatan kasarnya. Jadi mengulas pendirian Pemimpin Bersatu itu, pemerhati politik Liana Marzuki menasihatkan agar Wan Faizal mencari isu yang lebih bijak. Bagi saya ingin memberikan sedikit pandangan. Wang KWSP ini adalah wang rakyat. Secara keseluruhannya, secara total, itu adalah wang rakyat. Jadi segala keuntungan sepatutnya diberikan kepada rakyat itu sendiri yang mencarum KWSP pada kadar yang paling tinggi. Kalau itulah jumlah dapatan ataupun pendapatan yang diperoleh dalam pelaburan ataupun apa jenis perniagaan ataupun pelaburan yang dilakukan oleh KWSP. Jadi tidak kisahlah kalau pendapatannya 73.24 bilion, kalau boleh berikan semua itu kepada pencarumnya. Kerana apa? Kerana wang KWSP itu adalah 100% wang rakyat. Jadi sepatutnya juga 100% keuntungan itu juga diberikan kepada rakyat. Jadi apa soalnya di sana? Apa persoalan? Apa yang perlu dipertikaikan? Cuma ada orang yang sindrom otak kecil saja yang akan mempertikaikan perkara ini, yang tidak senang untuk melihat rakyat senang, yang tidak senang untuk melihat rakyat gembira dengan perkara ataupun berita ini. Satu yang amat-amat memalukan. Semuanya dipertikai. Perkara baik pun dipertikai. Perkara yang menyenangkan rakyat juga dipertikai. Memang sudah sindrom otak kecil Mat Jargon ini. Liana berkata, naratif asal KWSP dah rugi melabur di MSB, mesti dividen bagi rendah tahun ini. Itu harapan, jangkaan daripada Perikatan Nasional. Tapi sebenarnya KWSP tidak pun mengalami kerugian. Menteri Kewangan II juga menyatakan tidak mengalami kerugian. Yang terus-menerus untuk membina naratif kononnya KWSP rugi. Presiden MCA, musuh dalam selimut dalam kerajaan, kononnya rugi 500 juta. Mat Jargon pula 700 juta KWSP rugi katanya. Jadi kalau rugi, kenapa boleh bagi dividen yang begitu tinggi? Itu membawa maksud bahawa keuntungan itu ada untuk diberikan semula kepada pencarum. Dah kenapa kau ni YB? Kata Liana. Dulu semang lain, sekarang lain tempalaknya. Beliau berpendapat tidak ada masalah pun untuk KWSP memberikan dividen tinggi kepada pencarum.
KWSP itu guna duit rakyat sebagai pencarum. Ini yang saya katakan tadi. Jadi apa masalahnya dia nak bagi tinggi? Kami juga yang untung. Rakyat juga yang untung. Carilah isu lain yang bijak sikit katanya. Takkanlah perkara baik untuk rakyat pun nak spin, ujar Liana. Liana turut membangkitkan bagaimana Wan Faizal sebelum ini heboh. Dari isu cetak wang hingga ke surat layang. Dalam masa yang sama, pengamal undang-undang berkenaan turut bimbang. Ya, masa depan negara jika pemimpin muda hari ini bersikap seperti Wan Faizal yang sentiasa spin, hasut, menfitnah, bercakap tanpa fakta dan sebagainya. Dari spin laporan World Bank dan sekarang dividen KWSP tinggi pun nak ditunggang. Kalau pemimpin muda macam ni habis negara tunggang langgang, kata Liana. Perkara baik untuk negara dan rakyat, kita sokong. Janji tak sakau duit. Itu untuk duit itu untuk anak atau menantu. Kata Liana lagi. Pedas kata-kata itu sahabat-sahabat semua. Jadi saya pun tak faham sangatlah apa yang sudah tidak kena dengan mat jargon ini. Ya, begitu terdesak sekali mencari isu sehingga menunjukkan kebodohannya, dan mungkin karena itulah, karena dia memiliki sindrom otak kecil ini membuatkan rakyat macam menolak beliau, ya, tidak mau memilih beliau sebagai ketua bahagian. Dan akhirnya sekarang ini terdesak untuk membuktikan kewujudannya, terdesak untuk memperlihatkan bahwa beliau seorang yang lantang bercakap, lantang berbicara katanya. Tapi dalam kelantangannya itu hanyalah dipenuhi dengan autah, hanya dipenuhi dengan hasutan, ya, fitnah dan sebagainya. Itu pandangan saya. Alright, kita beralih pula kepada cerita beras putih tempatan, ya, yang akan dikatakan akan pulih berfasa. Perdana Menteri sudah pun buat arahan kepada kementerian. Jadi ini antara kenyataan terkini, ya, daripada terus di pejabat Perdana Menteri. Jadi Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan diarahkan, ya, telah diarahkan untuk menyegerakan usaha pemulihan bekalan beras putih tempatan di pasaran. Setiausaha Akbar Kanan kepada Perdana Menteri Tunku Nasrul Abaidah ketika menyampaikan ucapan wakil Datuk Seri Anwar berkata, arahan tersebut dikeluarkan sendiri oleh Perdana Menteri. Perdana Menteri mengambil maklum, ya, berkenaan isu beras putih tempatan yang terus menjadi perhatian di negara ini. Dan katanya Perdana Menteri juga mengarahkan kementerian untuk memaklumkan perkembangan berkenaan pemulihan bekalan secara berkala kepada rakyat, katanya. Beliau berkata demikian dalam taklimat harian pejabat Perdana Menteri hari ini. Semalam beras putih tempatan sudah pun berjadi-agikan di pasaraya secara berperingkat, bermula daripada negeri Terengganu. Tersenyum semua walaun-walauntit. Pemantauan rapi akan dilakukan pihak berkuasa bagi bekalan 24 juta pek beras subsidi sampai ke seluruh semenanjung Malaysia. Sementara itu mengulas mengenai peranan taklimat harian PMO yang didakwa bertindih dengan tugas jurucakap Kerajaan Madani, Perdana Menteri menegaskan bahawa ia sama sekali tidak benar. Itu dia. Jadi terima kasih kita ucapkan kepada Datuk Seri Muhammad Sabu yang sentiasa peka dan sentiasa bekerja keras untuk menyelesaikan isu beras putih ini. Sekali lagi, dalam kerajaan-kerajaan sebelum ini tidak ada satupun kementerian, menterinya di Kementerian Pertanian yang berani untuk membongkar kartel-kartel yang mencampur adukan beras putih tempatan ini dan juga beras import. Dan dikatakan perkara ini sudah berlarutan 30 tahun yang lalu. Dan kenapa hari ini kerajaan perpaduan, apabila mereka berjaya membongkar perkara ini, mereka pula yang dipersalahkan. Itu satu perkara yang tidak dapat saya brand di dalam otak saya, sahabat-sahabat semua. Jadi apapun, terima kasih. Sampai di sini saja. Sekiranya Anda mau berikan sebarang komen dan pandangan, Anda boleh berikan di dalam ruangan komen. Jadi izinkan saya untuk mengundurkan diri. Dan seperti biasa, peribahasa mengatakan, tak apa pun kangkap, 2 tahun keinginan. Dalam bahasa Melayunya, tepuk dadah, tanya selera. Sekian daripada Alright Nampak Channel. Kita berjumpa lagi. Bye-bye.